Najib Asadok dan Momentum Internet tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan dan dapatkan tajaan kelas program roket pemasaran Momentum bernilai RM10,000. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang, Momentum. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua sinarian. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari yang mulia, 15 Januari 2021 bersamaan dengan 1 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Jadi untuk sinarian kita yang mungkin bekerja hari ini, yang perlu bekerja di pejabat, yang ada keperluan untuk keluar rumah, saya doakan supaya semuanya dipermudahkan untuk anda dan terus amalkan segala amalan kendiri, lepas tu pakai pelitup muka dan pastikan terus patuh dengan segala SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, kejap lagi kita ada berita menarik yang nak dikongsikan pagi ini. Jadi terus bersama kami, Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Sadok sekarang, Momentum. Wow, surprise. Kenapa? Saya ada lagi hari ni. Tapi yang lagi surprise, Aim tak ada. Aim je lah, dia tak sihat lah. Yelah, betul lah. Katanya demam kuning. Nak kena jemur tu. Baby. Dia bukan baby. Dia kalau degil sangat jemur tak jalan, masukkan dalam microwave je. Kalau panas tu tak kuat lah untuk dia kan. Sebab umur dah macam itu rasanya matahari pagi dah tak sesuai dah. Aduh. Microwave okey, ni kita terus ke bilik berita boleh, silakan. Okey, berita ni saya ambil di Metro Tajuk dia, lelaki bina 11 bonggol atas jalan mohon maaf. Kenapa? Ni dibesut dah ni. Dia dah mengakui lah kesilapannya. Sebab membina bonggol sebanyak itu dalam jarak tidak sampai 40 meter. Bahaya. Sehingga menyusahkan penduduk untuk keluar masuk ke jalan utama. Jadi semalam juga dia upah sebuah jentolak untuk meratakan semua 13 bonggol, termasuk 2 bonggol asal yang ada kat situ. Dia buat 11, yang asal ada 2. Buang semua sekali. Jadi 13 tu kan, dia buang. Faham tak? Faham. Haram lah ni. Dia buat bonggol tu haram lah. Dia buat bonggol tu sebab dia terganggu dengan bunyi kenderaan disebabkan ada segelintir pemandu yang memandu laju di kawasan itu tanpa mengira masa. Faham, ni mesti jalan panjang. Lepas tu jalan buat laju. Jalan straight macam itu. Buat laju, dia buat bonggol. Yes. Tapi dia tak boleh lah buat sekali kan. Benda-benda macam itu kena ada kelulusan. Betul. Lepas tu sampai 11. Banyak sangat. Dah mana satu nak bawa motor, mana satu nak mengira bonggol. Mana nak depan lagi. Tapi dia dah mohon maaf lah. Baguslah. Yelah, mungkin agaknya lah, memang kalau tengok gambar ni, rumah dia memang betul tepi jalan. Jalan ni pula jenis jalan tegak. Yelah. Jadi memang orang press motor kan, agaknya kan. Dia pula geram. Jadi dia pun mungkin ada kerisauan kat situ. Mungkin betul. Rumah dia sebelah. Tak nak dia melintas orang laju-laju ke agaknya. Yelah. Tu yang dia nekat buat tu, 11. Faham. Okeylah, jadi semua pun dah selesai lah kan? Dah selesai lah. Jadi kita nasihatkanlah penduduk di situ, kalau boleh janganlah bawa motor laju. Sebab kita tak tahu kadang-kadang kanak-kanak ni, dia melintas, dia ikut dia je. Betul lah. Budak kan, dia tahu apa. Mana nak fahamnya. Mana nak faham kalau boleh jalan-jalan yang macam gitu. Lagi pula kalau tengok gambar ni macam kawasan-kawasan kampung. Jadi slowkanlah kenderaan anda. Kan, jangan rem-rem tepi-tepi rumah orang. Mau kan tak marah. Kadang-kadang orang baru balik nak rehat, nak tidur. Betul tak? Betul. Baik, jadi itulah antara berita yang boleh kami kongsikan pagi ini. Terus bersama kami, Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Momentum. Wow. Okey, ini untuk satu hari satu kata yang biasanya Angah bagi. Lepas tu kalau Angah tak ada, Rahim pula bagi. Tapi Rahim pun tak ada. Tak ada juga. Saya lah bagi. Senang kan. Okey. Jadi perkataannya untuk hari ini, punsu. Punsu? P-U-N-S-U. Guru. Betul. Salah. Biasa punsu. Sifu. Sifu. Tu sifu Sifu. Bunyi macam lebih kurang kan? Bukan. Punsu ni sifat. Sifat. Pemurah. Hampir tepat. Dia sifat yang baik. Yang baik kan? Penyayang. Pemurah, penyayang, pemurah tu pengasih, bukan Dia tak berapa nak tepat, tapi benda yang baik. Benda yang baik lah. Apa lagi Ini kalau pergi selalunya pada saya ada tak benda tu? Kadang-kadang maknanya tak kerap lah. Di antara kita siapa yang ada? Kalau Rahim, Angah, saya, kalau awak. Tengok kepada selalunya Rahim, Rahim lah. Rahim.
Penido. Kalau benda lain penido tu. Oh, maksudnya rehat je lah. Rehat je lah. Baik juga benda tu kan. Yelah. Cuma jangan lemak sangat lah. Tapi bukan. Bukan. Ini kiranya penderma. Penderma pun bukan. Penyabar. Betul. Saya pun tengah sabar sekarang. Saya bagilah jawapan bagilah jawapan. Tapi saya rasa clue saya betul kot sifat kan. Maksud dia adalah cerdik, pandai dan juga pintar. Cerdik lah. Cerdik. Macam cakap dia air mas. Sebab kita nampak air bagi fakta. Kau cakap aku tak ada selalu pada aku Alah, kadang-kadang benda tu pagi-pagi tau ni. Benda ni pagi lagi. Panjang lagi kita nak bekerja ni. Kau kalau dah buat mood tu jadi swing tau. Tapi betul lah tu. Antara kita Rahim bijak. Rahim lah betul. Kalau tengok pun kalau dia jawab dalam pada bahasa Inggeris. Betul. Dia steady. Aku tak bijak. Dah settle baru tahu. Kenapa? Dah 2 baru yang satu tahu. Bijak tu kira tu. Betul tak? Betul juga. Dah 2 baru yang satu tu tahu. Tak berani lah lebih. Bijak. Anak bapak pandai. Okey, jadi Punsu cerdik, pandai dan juga pintar. Terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Ikuti Facebook Najib As-Sadak sekarang, Momentum. Wow. Okey, kita lagi macam biasa. Kita ada rakan inspirasi bersama dengan Datuk Daud Bakar. Jadi terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Anda dengan inspirasi positif bersama Datuk Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Abang Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita masih lagi dalam topik mencari persefahaman. Mungkin Abang Datuk boleh kongsikan tips macam mana kita nak membentuk persefahaman yang baik dalam keluarga ataupun satu organisasi itu. Kita tahu bahawa kita tidak boleh membahagiakan semua orang atau menjadikan orang semua nak puas hati semua orang susah. Tak boleh, impossible. Tetapi jangan sama sekali kita menyakiti hati mana-mana manusia. Itu satu perkara yang minimum. Kita tidak boleh happykan semua pekerja kita, mustahil. Tapi jangan kita menyakiti hati-hati mana-mana manusia dalam keluarga ataupun dalam tempat bekerja. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesefahaman ini satu proses yang panjang. Jangan kita cuba meletakkan satu KPI yang tinggi. Baru nak start keluarga dah kena kefahaman. Baru nak start syarikat sudah ada tidak boleh kena ada apa kita panggil training dekat luar. Kita kadang-kadang bawa staff kita ke tempat yang lebih unik, hutan-hutan, bila balik tu ada sikit semangat baru. Itu perlu dilakukan dalam keluarga kita, bercuti, kita melancong dan sebagainya, atau sebagainya lah, memasak bersama contohnya. Jadi itu perlu untuk menyemai dan menyemarakkan rasa kesepahaman. Yang ketiga, bagi saya tip kepada rakan-rakan di luar sana, kesepahaman ini merupakan satu cara hidup, satu gaya hidup. Yang penting bukan kesepahaman. Agak susah untuk kita dapat kesepahaman. Yang lebih penting adalah give and take. Betul. Itu ilmunya. Kesepahaman ni mungkin dapat, mungkin tak dapat. Sampai mati pun mungkin tak dapat. Kita mencari kan? Mungkin tak dapat, tak sempurna. Tetapi give and take boleh kita buat setiap hari. Jadi kena belajar bagaimana kita nak lebih sikit, kurang sikit. Itulah ilmu yang perlu kita suburkan masyarakat. Kena ada the willingness and the desire to give and take. Kita pun dengan diri kita pun give and take. Tidur, makan, kita dengan diri kita pun ada give and take. Kalau ikut hati kita nak tidur, nak sebagainya, kena give and take. Berehat sekejap, bekerja sikit. Begitu juga kita dengan ekosistem kita. Jadi kalau kita dapat laksanakan give and take, satu sikap yang baru, insyaAllah banyak benda yang terlerai. Kesefahaman satu perkara yang mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Harap-harap kita dapat. Tetapi yang penting from hari ini adalah bersedia untuk melakukan give and take. Itu yang terbaik, tip yang terbaik selama-lamanya. Okey, terima kasih banyak Abang Datuk. Terima kasih. Sama. Rakan inspirasi Momentum. Wow. Okey, ini kita nak terus ke berita sukan. Jeb. Okey, Falik, ini panas lagi ni. Game baru habis tadi. Apa tu? Game antara Arsenal dan juga Crystal Palace. Baik. Keputusannya adalah 0-0. Seri lah. Seri 0-0 Arsenal tahun ni tak jadi tak menjadi. Tak tahulah kan nak cakap macam mana. Dia sebab yang sebab Ozil tu
tak dimainkan. Kan. Betul. Dia tak dimainkan ke dah dengar dah tak disambung sebab katanya Ozil pergi Fenerbahce? Bukan, belum lagi. Dia masih lagi ada kontrak dengan Arsenal. Okey. Cumanya Ozil punya masalah, dia tak didaftarkan. Lah, Maksudnya dia masih lagi player Arsenal, tapi masa nak daftarkan tahu. tak pasti berapa banyak squad untuk Arsenal main EPL, FA Cup. Tak didaftarkan. Tak didaftarkan. Nyai orang macam tu. So maksudnya dia boleh main under 23 je. Gaji jalan lah. La ilallah. Tapi Kenapa macam tu? Kira dia habis lah macam tu. Habis lah macam tu kan. Tapi saya ada terbaca gitu katanya dia dah nak pergi ke Fenerbahce. Yelah, rumus mengatakan kan. Padahal dia main baik tu. Ya betul. Lagi satu, kalau tengok Arsenal ni, dia tak ada yang kreatif. Tukang buat tak ada. Betul. Dia tak ada maestro. Betul. Macam betul sebutan ni. Maestro apa? Maestro, betul lah. Maestro kan. Betul lah. Macam Mysterio tu wrestling dulu kan. Rey Mysterio. Sebab Ozil memang kira kalau dulu dia macam kalau pandangan saya macam Thierry Henry kalau Arsenal. Kalau kat Arsenal lu macam Thierry Henry dia ada. Betul. Dia ada tu, dia naikkan semangat kawan-kawan. Lepas tu dia kreatif. Betul, dia yang bergerak tu. Yes. Sebab dia duduk tengah, dia ni macam kalau kat Barca macam Iniesta tu. Yes, betul juga. Betul tak? Tapi boleh kau tak daftar dia. Itulah tu. Udah kawan tu main bawah 23. Aduh, tak faham kan. Itu tapi kenapa macam tu ya? Mungkin saya dengar ura-ura dia ada masalah dengan Arteta, dengan jurulatih. Ya ke? Mungkinlah tak sehaluan. Lepas tu Arteta cakap, kau tak payahlah lebih. Alamak. Amin. Arteta macam tu pula. Tapi dia simpan ni orang tu. Tak nak jual. Lalas kan tim dia nombor 11. 10 macam itu lebih kurang. Dia buang belas-belas. Jadi terus sama kami. Pagi macam kawan buat. Pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey, ini kita nak terus tengok update media sosial pula Jeb. Saya sukalah satu video yang Sina upload ni yang mana tu? Di mana seorang anak belikan kursi pada untuk bapak dia. Oh, saya tengok. Tengok saya suka posting-posting macam ini supaya yang melihat dapat manfaat daripada itu kan. Betul. Ini jenis kursi yang malas kan, yang boleh baring duduk tu kan. Betul. Sebab katanya ayah dia tak boleh tidur baring. Betul lah. Jadi perlukan duduk. Tapi kalau duduk tu tak ada kursi yang proper tu, nampak macam kesian pula ayah dia kan. Sampailah sekali tu ada nampak ayah dia macam dah duduk kat lantai. Sebab agaknya kalau tidur baring nak bernapas tu jadi susah. Betul. Jadi tu yang dia belikan kursi untuk ayah dia tu. Tapi itulah kita menumpang gembira tengoklah. Betul. Mudah-mudahan anak dia ni dimurahkan rezeki lah. Amin. Jadi anda yang kat luar sana ada ayah, ada mak, berbakti lah selagi boleh. Itu kunci syurga tu. Saya terbaca ke saya ada tonton satu video kan. Benda yang cash kat dunia ni adalah berbakti pada kedua ibu bapa. Betul. Kau akan dapat nampak kemudahan kau, urusan kau kat dunia ni bila kau berbakti kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak jangan lupa mak bapak kita. Betul. Sekarang Falik pun dah jadi ayah. Betul tak? betul. Macam mana kasih sayang Falik tu bagi kepada anak. Macam itulah dulu ayah kita buat kat kita. Yelah tu bau. Bau dari faham ayah kan. ni bau faham, bau terasa je macam kita mana. Kita bagi all out kan untuk anak kita kan. Daripada dia kecil kan. Sampai nanti dia dah besar, takkan dah besar kita sekarang ni. Contoh kita dah besar. Takkan kita nak lupakan orang tua kita. Kita ingat balik, dulu mak bapak aku tanya aku kecil macam gini lah agaknya. Yelah tu betul. Betul lah. Macam bila saya lah dia punya apa orang panggil? Menatang minyaknya penuh. Macam gitulah. Kat kita takkan kita dah besar buat line clear. Mentang-mentang kita dah boleh berdiri sendiri, dah boleh duduk sendiri, jalan sendiri, start kereta sendiri. Dulu semua dengan mak ayah. Betul. Pergi kedai mak ayah pimpin. Pergi jalan ayah bawa naik kereta. Tak ada duit mak ayah bagi. Betul. Dapat. Betul. Kita sama-sama lah mengingatkan diri kita sendiri. InsyaAllah. Okey, jadi itu dia antara video yang ada kami kongsikan di Instagram Sinar_MY. Jadi anda boleh terus je tengok dekat sana. Okey, jadi terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Dan dapatkan tajaan kelas program Roket Pemasaran Momentum bernilai RM10,000. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning kepada semua sinarian yang baru saja bersama dengan kami pagi betul. ini. Hari ini berdua je Jeb. Berdua. Tapi kan dalam lagu kan ada cakap berdua lebih baik. Ada lagu dalam lagu. Aca Sepriasa. Pernah ada dengar dalam lagu tajuk dia bertiga. Benar. Cuba fikir-fikir betul-betul.
Tak ada. Tak ada? Tak ada. Ada ke? Ada. Lagu apa? Bertiga. Bertiga tak ada juga kan. Tak jumpa kan. Tajuk lagu tu berdua lebih baik. Lirik pun tak ada bertiga kan. Ada tak lirik lagu yang bertiga? Tak ada juga. Tak ada kan? Kalau ada pun yang saya dengar yang semut berkawat 3-3. Betul juga itu lagu anak aku tu. Yelah tu sama. Hore. Tak yelah lirik. Tapi tu semut lah. Semut lah. Kita orang. Okey, baik. Kita lagi macam biasa. Kita ada kawan tanya Ustaz jawab bersama dengan Imam Muda Ashraf. Jom kita dengarkan sikit soalannya. Apakah hukum masuk tandas ketika azan berkumandang? Cantik. Walaupun orang je tak ada, tapi soalan yang baik tu. Masih ada. Okey, jadi jawapannya kejap je lagi. Terus bersama kami. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Mam? Alhamdulillah sihat. Malam sihat. Okey, Mam. Azni nak tanya, apakah hukum masuk tandas ketika azan berkumandang? Okey, baik. Pertamanya, azan ni sunat untuk kita menjawab azan. Okay, ada pandangan kata wajib, ada pandangan kata sunat. Tetapi dalam kaul yang masyhur kata sunat muakkad untuk jawab azan. Baik, jadi bila kita cerita tentang azan, maka kita tengok pula ada hadis tak Nabi sebut tentang syaitan pergi ke mana ketika azan. Sebab ada hadis. Nabi kata bila dilaungkan azan, maka syaitan dia akan lari-lari masuk ke tandas. Syaitan akan pergi ke tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Jadi adakah menunjukkan bahawa kita tak boleh masuk tandas? Tidak ada larangan khusus yang melarang kita masuk ke tandas waktu tengah dilaungkan azan. Tak ada larangan khusus. Afdalnya memang kita jangan masuk lah kalau boleh tu time azan. Sebab kita dah hilang dah pahala untuk jawab azan. Sebab tempat yang dilarang untuk kita jawab azan, salah satunya dekat tandas. Ketika berjima, dilarang untuk kita sebut perkataan-perkataan yang mulia. Dan juga waktu-waktu tertentu lah. Contohnya waktu tengah buat maksiat. Jadi ketika itu kalau kita masuk tandas, macam mana kita nak jawab azan? Nak sebut nama Allah Akbar, kita nak jawab Allahu Akbar. Macam mana? Sebab ada larangan sebut nama Allah dalam tandas. Cuma tidak ada larangan khusus sampai kita ni nak terkeluar dah. Kan? Kita duk rasa macam Allah tak masuk, tak nak masuk. Tak menjadi satu kesalahan untuk kita masuk. Kalau dalam waktu dah terdesak, sagi nak sembahyang jemaah tertinggal, dibenarkan untuk kita masuk. Cuma kalau kita boleh masuk sebelum daripada azan, itu lebih baik. Allah alam. Okey, terima kasih, Mam. Alhamdulillah. Selesai satu kekeliruan. Momentum. Wow. Okey, Jeb, ni nak tanya sikit lah. Yang mana sepanjang PKP ni kan, ramai yang terkesan, ramai yang macam banyaklah perkara-perkara yang negatif. Contohnya stres lah, tak dapat nak keluar. Betul. Lepas tu ada yang setengah tu jenis yang suka bersukan. Tak dapat bersukan pun sama juga, stres juga kan. Jadi ada macam-macam lah perkara negatif. Macam awak sendirilah, kita nak cerita dari sudut yang positif. Kalau pandang daripada sudut positif, saya dapat lihat bagaimana pengorbanan isteri saya. Setuju. Kita dapat tengok macam mana penat dia tu. Bila kita ada kat rumah kan. Kita kadang tak ada kat rumah sangat. Betul. Kadang pergi main bola, kadang keluar, kadang ngeteh. Jadi kita bila seharian ada kat rumah, kita nampak macam mana dia handle anak-anak betul tak? Sedangkan time kita ada, okey, dia jaga seorang, kita jaga seorang. Kan? Betul. Itu pun kita dah letih. Ini betul. Macam mana dua-dua dia jaga kalau kita keluar. Kat situ saya dapat tengok dia punya pengorbanan dia lah. Kan? Saya dapat rasakan macam penat kan. Kita rasa kita balik kerja dah penat dah, tapi kita balik kerja kita rehat. Dia tu macam hari tu kan tak berhenti-henti rehat. Macam hari tu saya jaga anak saya seorang, dia jaga seorang kan. Tapi kita dah terasa macam lama lagi ke kan. Dia nak tidurkan anak kita yang seorang lagi tu untuk nak ambil seorang lagi kan. Faham? Tapi kita selama macam mana dia yang dah memang jadi rutin untuk dia. Nak masak lagi. Betul. Untuk kita. Betul. Kat situlah saya nampak pengorbanan ataupun orang panggil apa, kita hargai usaha isteri kita. Betul. Kita patut hargai dia. Janganlah kita rasa macam dia kat rumah je tak ada buat apa. Tak penat, kita keluar kerja tak ada. Kat rumah tu lagi penat sebenarnya. Betul. Itu daripada angle situlah Lik. Itu saya setuju. Kalau awak macam mana pula? Saya pun lebih kurang macam tu juga. Tapi saya lebih kepada masa lah. Macam Cik cakap, kita ni selalu keluar. Betul. Kita ni jenis yang main bola, ngeteh kan. Tapi bila PKP ni awak ngeteh juga?
Ngeteh ke? Sebab lepas main bola tak ada ngeteh nampak. Hari tu. Hari tu emergency. Nak pergi tapi emergency. Biasalah taktik diorang ni kan. Lebih kepada banyak masa dengan keluarga lah. Betul. Kiranya boleh main dengan anak. Kalau tak kita main masa balik kerja je kan. Ini tak pergi mana-mana, kau main je 24 jam. Saya yakin banyak lagi angle ataupun perkara-perkara yang positif. Betul. Yang ada di sebalik PKP mungkin ni. Business online side income boleh buat. Betul. Member saya business online maju. Betul. Sebab orang tak boleh keluar, jadi orang beli online je lah. Pandai tak pandai je untuk salurkan benda tu kat tempat yang betul kan. Betul. Cuma kawan saya je lah. Dia mundur sikit. Kenapa? Sebab isteri dia asyik beli online je. Jadi dia dah mula kecilkan badan je. Kan? Cakap, yang dah ya, main tekan je semua nak beli. Kan? Faham. Kuncuk member saya. Okey, jadi untuk sinarin kita yang nak berkongsilah antara perkara yang positif yang anda dapat sepanjang PKP ini dilaksanakan. Jom kongsikan dengan kami pagi ini topik meja bulat kita. Boleh terus call 0395432000. Lagu pemata ni patutnya, lagu Kopra Tafsar ni. Cepat lepas ni info trafik. Info trafik. Tak boleh. Yelah. Atau WhatsApp di nombor Sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey, ini untuk topik meja bulat kita pagi ini. Apakah perkara yang positif anda dapat sepanjang PKP dilaksanakan? Fuad. Macam ni, sebelum PKP, saya ada anak seorang lah baru. Umur masa tu dia tahun ni dah 2 tahun lah. So masa PKP tahun lepas tu, bila start PKP tu dia jadi rapat. Sebelum ni dia sentiasa dengan mama dia je, apa-apa sikit mama kan. Bila dengan saya ni dia kurang sikit sebab saya ni garang sikit lah. Dan bila kita PKP work from home tu, wife saya dia tak work from home sebab dia dia production lah. Okay, so saya bila work from home tu, saya yang akan mandikan dia pagi, mandikan dia petang, buatkan dia makan kan. Awak mandi? Awak mandi? Apa dia? Awak mandi tak? Saya mandi. Saya mandi. Jadi bila PKP tu lagi pula, saya punya memang work from home tu daripada bulan 3 sampai ke bulan 7. Sampai ke bulan 12. Okey. Jadi dia punya rutin tu makin lama tu, yang mula-mula tu lah, masa PKP mula-mula tu. Jadi memang dia makin lama saya perasan dia makin rapat lah dengan saya. Dia nak dengan saya. Habis lepas itu bulan 8 dah start kerja balik, rindu tak? Maksudnya nak berpisah dengan dia je lah, dah nak kerja macam biasa, tak dapat nak mandikan dia sebelum ni. Kadang-kadang bila balik, tak, kita boleh perasan tau, bila balik tu kadang dia dah terus papa. Dia macam datang kita. Alamak. Dia nampak benda tu ada perubahan yang positif kat situ lah. Betul lah tu. Awak baru anak seorang je Fuad je? Itulah, saya tu bawa anak seorang tu. Itulah tu. Itu memang kita dapat kebaikan masa PKP masa tu lah ya. Betul. Tak boleh berenggang tu lepas tu. Bila dah rapat tak boleh berenggang tu. Nak pergi kerja pun dia menangis. Yalah, betul. Itulah tu. Macam kawan saya kalau dia tak pergi kerja, rumah dia nangis. Okey Fuad, terima kasih Fuad. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Betul, memang aku. Dia tak pergi kerja, rumah nangis. Macam mana nak bayar rumah macam ni? Siapa? Adalah kawan. Kawan. Macam dekat tu. Tapi dia backup kuat. Backup dia kuat. Dia ada funder. Okey, itu kita faham lah. Baik, untuk topik meja bulat kita pagi ini, apakah perkara yang positif anda dapat sepanjang PKP dilaksanakan? Terus call kami 0395432000 ataupun WhatsApp di nombor Sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey, masih lagi kita di topik meja bulat kita pagi ini. Apakah perkara yang positif anda dapat sepanjang PKP dilaksanakan? Macam awak Izzuddin, apa dia? Okey, macam saya daripada sudut kewangan, kita memang boleh dapat saving banyak lah. Sebab kita memang boleh
Kita boleh tahu apa benda yang kita perlu sahaja, bukan betul. apa yang kita nak. Setuju? Banyak tak dia punya jimat tu? Boleh lah makan ratus jugalah. Sebab kalau macam sebelum ni, macam tiap-tiap hujung minggu kita kena keluar spend time dengan family, pergi ke mall ke ataupun tempat rekreasi kan. Tu pun mau-mau dah dalam 100, 200 sekali keluar tu. Betul. Ni kalau ni kita tak keluar, kita duduk rumah je pun dapat makan inai-inai ke pupuk ikan dengan TO pun dah jadi dah kat rumah. Inai Oh, ada kalau orang Melaka makan inai-inai. Oh, maksudnya apa tu? Kuih ke? Dia macam pupuk beras. Ini kan inai yang letak kat tangan tu. Merah mulut. Bukan sikit. Lepas tu dari segi duit minyak pun kurang juga jimatnya kan. Jimat juga tak isi minyak selalu kan. Duduk rumah tak juga. Saya memang pekerja yang memang diperlukan lah dalam dibenarkan lah. Okay. Ingat work from home ke apa ke tak kan? Memang takkan dapat lah benda tu sampai bila-bila. Ya ke? Ini macam frontliner saya bunyi dia ni. Lebih kurang sebab memang tenaga fizikal diperlukan. Tapi semalam yelah dah alang-alang Izzuddin cakap Izzuddin ni daripada Melaka. Ada satu gambar tu tengok kosong Bandaraya Melaka semalam yelah sebab tu tempat pelancongan. Memang nampak lengang, tapi kalau macam bahagian-bahagian kilang ke apa ke macam masih biasa lagi ada macam biasalah. Tapi alhamdulillah lah, macam saya jalan kat tempat pelancongan tu, kalau kira menjerit tu memang bergema lah. Tak payahlah jalan-jalan nak menjerit. Nanti kenapa budak ni? Kadang-kadang pula datang pula masuk air gitulah. Ya ke? Pantang nampak tempat lapang nak menjerit. Dulu mana nak dapat macam itu, nak jerit pun segan. Betul. Yelah. Okey, jadi boleh kerja lalulah jerit lah. Yelah. Terima kasih Izzuddin. Terima kasih. Sama-sama. Dia bukan nak jerit tu, dia saja nak jerit. Tu perumpamaan dia. Yelah, tahu tu. Tapi betul lah kan. Sebenarnya banyak juga perkara-perkara positif yang kita dapat. Betul, setuju. Yang utamanya bila bersama dengan keluarga lah, masa tu. Itu orang kata paling mahal lah. Macam kita ni dah balik kerja dah tak keluar dah. Besok betul. Kerja baru besok keluar. Betul kan? Okey, jadi masih lagi anda boleh kongsikan dengan kami pagi ini. Topik meja bulat kita, apakah perkara yang positif anda dapat sepanjang PKP dilaksanakan. Terus je call 0395432000 ataupun WhatsApp di nombor Sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey, meja bulat kita pagi ini, topiknya apakah perkara yang positif anda dapat sepanjang PKP dilaksanakan. Apa dia tu, Zack? Okey, saya nak cerita PKP yang pertama dululah, yang tahun lepas tu. Boleh. Kan yang tu kan lama kan, dia bersambung sampai ke Hari Raya. Okey, yang positifnya alhamdulillah pada Ramadan tahun lepas tu kami sekeluarga ialah terpaksa solat tarawih di rumah kan, tak boleh sembahyang di surau semua. Dan alhamdulillah saya dapat bersama keluarga penuhkan sepanjang Ramadan tu lah. 30 hari tu dapat. Saya tak malu nak mengakulah, sebelum ni memang susah sikit pasal ada berbuka di luar. Bila buka di luar tu dah lambat nak sembahyang semua kan. Tapi tahun lepas tu dapat, dan satu lagi dapat khatam Al-Quran sekeluarga. Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Dan kami bertekadlah tahun ni kalau ditakdirkan PKP ni tak ada pun, kami nak cuba penuhkan jugalah macam tu, macam tahun lepas juga. InsyaAllah. Itu yang positifnya lah tahun lepas tu. Alhamdulillah lah. Awak dalam satu keluarga berapa orang? 5 orang, saya isteri dan 3 orang anak. Alhamdulillah. Ini ketua yang baik lah ni. Betul. Betul lah tu. Awal-awal tu memang lihat sikit lah je. Yelah. Kan, biasalah kan, benda-benda macam ni memang lihat sikit nak buat. Kalau nak tengok konsert, nak tengok bola, senang je. Betul. Laju. Betul juga tu. Tapi bila nak panggil solat, nak panggil baca Quran semua. Tapi bagus lah Zack, awak punya apa ni kata orang tu, nahda yang baik lah kan. Alhamdulillah Allah bagi hidayah lah tu. Allah syukur. Mudah-mudahan tahun ni pun dapat jugalah Zack ya. InsyaAllah. Terima kasih Jeb. Itulah. InsyaAllah. Angah ada hari ni, tapi Angah tak ada pun. Angah dalam seminggu lebih lah. Seminggu 1 hari tak ada. Dia ada urusan sikit lah Zack. Itulah. Tak tahulah dia hantar resume kat radio lain ke.
Harap jangan dah. Harap jangan. Tak puas BBSS ke kan. Okey, Rek, jaga diri, jaga keluarga, Rek. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Jeb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok ada dengan Zack ni. Ini contoh kadang-kadang kita terasa macam nak jadi macam Zack ah. Betul. Sebab kita yalah bila dapat macam itu, anak-anak nampak ini contoh yang baik kan. Kita nak anak kita jadi yang baik. Betul. So kita kena bawa mereka ataupun jadikan contoh yang baik untuk dia orang follow kan. Contoh yang baik. Lepas tu pahala pun iyalah. Lepas tu di antara keluarga tu itu yang kita dengar pun terasa dia punya keharmonian tu. Mudah-mudahan nanti kita ajak keluarga kita lah balik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada semua sinarian yang dah pun berkongsikan cerita anda untuk pagi ini di topik Meja Bulat. Jadi ingat ataupun peringatanlah kepada kita semua, apa pun yang kita buat, kita kena sentiasa positif lah. Jangan fikir di sudut negatif ataupun sudut yang tak elok. Cakap benda yang baik, sangka benda yang baik. Betul. Kerana setiap sangkaan itu adalah doa. Tepat. Itu cantik. Okey, jadi kejap lagi kita nak dengarkan pula apalah pula perkara positif yang Pakcik Nasi Lemak dapat. Dengar ceritanya. OT lah nampaknya ni. Jeb, awak kena standby Jeb. Sebab saya seorang ni tak boleh handle Pakcik. Memang overtime. Okey, terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Okey, nampaknya kita dah pun masuk di jam yang terbaru pukul 8 pagi. Ui, kejap je Lik. Kejap je. 2 jam dah berlalu dan kejap lagi Jeb macam biasa. Tapi awak jangan tak ada. Kenapa pula? Ada Pakcik Nasi Lemak lagi. Okey, saya layan dia sebab awak seorang kan. Itulah takut saya pun kan. Okey, tak apa. Saya handle dia. Okey, cantik. Baik, jadi terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang, Momentum. Wow. Itu dia. Tak sabar aku Lik nak jumpa Pakcik ni. Dia dah sampai. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam Falik. Kau ada sini ya Jeb? Ada Pakcik. Pakcik sihat ke? Sehat lah. Kalau dah sampai sini sehat. Kalau tak sampai maknanya rahim. Tak sehat. Betul lah tu Pakcik. Pakcik ni kelakar juga je. Tahu tak pe. Itulah Pakcik nak tanyalah Pakcik. Kita yelah PKP ni Pakcik kan. Nak tanya Pakcik, ada tak yang Pakcik terlihat di sebalik PKP ni ada perkara-perkara yang baik, yang positif? Mestilah ada. Ada Pakcik macam contohnya Pakcik sendiri dulu tak ke pasar. Dulu makcik aja yang ke pasar. Jadi sekarang ni barulah Pakcik kenal barang-barang dapur macam mana nak beli. Kalau tak dulu cuma tahu kat meja makan je dah tahu siap. Sekarang ni barulah tahu nak cari-cari, nak beli sayur, nak beli daun kesum, nak beli ayam, nak beli ikan pula katanya nak cari yang fresh payah. Kat situ Pakcik dah tahu dah kalau nak cari ikan yang fresh ni macam mana. Macam mana tu Pakcik? Tengok mata dia. Kalau terbuka fresh, kalau dia tertutup dia dah ngantuk. Itulah yang boleh Pakcik belajar. Dia tutup tempat dia ngantuk dia buka dia dah fresh. Jeb, tanyalah sikit lagi Jeb. Itulah Pakcik. Nak risaulah kan tanya-tanya kan, tiba-tiba marah ke? Boleh ke saya bertanya Pakcik? Boleh lah. Habis duduk diam je makan gaji buta je. Inilah Pakcik, selain ikan, sayur-sayur Pakcik kenal? Sayur kenal. Mana apa ni, bayam bulat, bayam tajam. Bayam ada 2 Falik. Saya pun first time dengar ni. Bayam tajam ada, bayam bulat ada. Itulah Pakcik ni. Lepas tu bendi, okey. bendi Falik tahu kan? Tahu. Kacang panjang. Tahu. Kalau wife kita yang pergi setengah jam dah balik rumah. Betul. Kita 1 jam setengah. Itu pun belum tentu dapat cari semua. Itu pun belum tentu ada semuanya. Betul Pakcik. Hari tu dia suruh Pakcik beli tahu. Okey. Tahu kita nak mencari, pergi kat sana macam-macam jenis tahu ada. Okey. Sampai Pakcik tak tahu nak ambil yang mana. Lala Pakcik beli yang jenis yang tahu tak apa. Pakcik beli tu je. Tahu tak apa. Itu je Pakcik bagi. Senang Pakcik tahu tak apa. Nasib baik tahu. Nasib baik tahu. Itulah cabarannya. Okey. Jap lagi apa nak tanya Pakcik? Selain tu Pakcik, banyak pula kau tanya. Kau dah tahu yang ada kita aja, kau banyak pula tanya ya. Tak ada, tak saja je lah Pakcik tanya. Macam sarden. Sarden baru Pakcik tahu ada 2, satu sarden, satu makrel. Betul, itu betul. Saya tahu. Ada 2. Memang kau nampak seakan-akan. Sarden, makrel dengan satu lagi MacGyver.
Itulah. Itu je lah yang valid yang boleh ada. Udah je, kau jangan tanya banyak. Penat pakcik ni. Tak sempat bernafas aku je. Minta maaf je lah pakcik. Okey pakcik. Terima kasih datang. Terima kasih pakcik. Siap pakcik. Sama-sama lah. Okey pakcik. Terima kasih. Okey, kejap lagi kita ada sesuatu yang istimewa untuk anda. Jadi kalau tahu apa, terus bersama kami Pagi di Sinar menyinari macam main puppet tu. Hidupmu. Layan je. Wow. Okey Jeb, seperti yang saya kata tadi, di Borak Jalapan ni special sikit. Memanglah. Kita ada tetamu. Tetamu khas? Ya, betul. PKP tak boleh datang kan, tetamu. Tapi ini kita import khas. Kita benarkan dia datang. Kita dengar sikit lagu dia popular dengan lagu apa. Okey, silakan. Cinta datang lagi. Boleh teka tak? Dah habis. Sikit je. Nak teka apa dah depan mata aku. Okey, kita bersama dengan Dina Nazir. Selamat pagi Dina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang mana seperti anda sedia maklum, Dina Nazir adalah ahli keluarga baru kita. Yes, betul. Yang mengendalikan segmen Sinar Solo, Dina. Betul, awak petik lagu lama ya? Yelah. Itu tahun berapa tu Dina? Kalau tahun 2005-2006 macam tu. 2005 Bukan saya tak nak pakai lagu baru. Itu je yang ada. Tapi jangan main-main. Dina naik juara sebuah program. Betul. Jangan main-main. Bukan kecil anak Dina ni. Betul. Memang tak kecil lah. Tapi bakat tu bakat. Tapi awak jangan cakap saya naik juara. Awak kena cakap saya kalah. Saya kalah dengan Jacqueline Victor. Tapi naik juara dah tu. Positif. Positif. Okey, jadi kita nak maklumkan dekat sini yang mana hari ni Dina genap 10 hari Dina Betul. 10 hari di Sinar. Uri dah tanam ke? Ya Allah. Bukan bersalin. Bukan bersalin. Kalau budak baru lahir 10 hari nak kena tanya tu Uri dah tanam belum? Ini bukan budak. Yelah. Okey, jadi untuk pagi ni kita nak teruskan lagi cabaran orientasi untuk Dina. Sebelum ni awak ada cabar Dina. Dina. Ada cabaran kan? Ada. Antaranya teka lagu Teka lagu. Lepas tu call artis Wishan. Bagi kata-kata semangat pada Dina. Betul. So hari ni apa dia? Hari ni kita challenge dia senang je. Kita tanya soalan yang Dina kena jawab. Kita interview Dina lah. Interview Dina. Macam Dina ni guest pagi ni. Okey, boleh. Kalau guest dia soalan-soalan yang saya tahu Jangan tanya soalan yang saya tak tahu. Soalan yang tahulah. Pasal Dina lah. Soalan pertama, rasa-rasa Dina lah. Sampai bila Angah cuti? Rasa-rasa Dina sebab cousin kan. Awak tengok. Saya dah kata tanya soalan yang saya tahu boleh tak? Cousin pun tak diberitahu Saya kurang pasti sebab saya ingat hari ni dia masuk. Bukan awak je ingat. Adalah tim saya kan. Yalah, betul lah. Kecundang juga. Ahli keluarga pun tak tahu. Jawapan tu tak ada. Jawapan dia tak ada. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Dina Nazir lagi. Terus bersama kami Pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Sekarang Momentum. Wow. Okey, Borak Jam 8 kita masih lagi kita bersama dengan Dina Nazir. Yes, betul. Itulah. Dina okey Dina? Okey, lama tak jadi tetamu. Selalu je tuan rumah je kan. Selalu saya je yang interview. Yelah. Hari ni kita nak interview Dina lah. Tanya saya sikit lah. Dina hari ni happy anniversary ya untuk 10 hari. 10 hari. Wow, macam orang bercinta ya. 10 hari anniversary, 11 hari anniversary. Anniversary 3 minggu. Dia tanda kami appreciate kehadiran Dina. Wow. Okey Dina lebih selesa saya cakap bahasa Melayu ke atau bahasa Inggeris? Saya tak kisah, bergantung kepada keselesaan awak. Okay. Tapi saya appreciate sangat yang awak ada usaha untuk nak belajar bahasa Inggeris. Saya rasa selesa. Terima kasih Dina. Dina ni memang pandai bagus. PR dia bagus. Tapi Dina, saya selesa dia cakap bahasa Melayu. Ya ke? Saya punya request lah. Sebab kalau cakap bahasa Inggeris saya pun tak selesa. Okey Dina, kita tahu Dina ni yelah dah lama dah sebenarnya kat radio ni. Cuma baru di Sinar tapi dah lama, lebih lama daripada kita. Betul. Tapi bagaimana perasaan Dina bila dapat offer untuk terima tawaran sebagai ahli baru untuk Sinar? Wah. Sebenarnya selepas 12 tahun saya tak pernah tukar stesen radio. Jadi bila ini adalah pertukaran pertama,
ada sedikit gementar lah masa dapat offer tu, sedikit gementar. Ada janggal lah, rasa janggal tak? Memanglah rasa janggal. Sebab stesen yang lawan sebelah saja. Yelah, dekat pula. Ya, lepas tu jadi macam belum lagi jalan depan sikit. Tapi ini adalah satu penghormatan bagi Dina lah. Masa bos cerita, awak nak tak? Saya kata saya nak, sebab saya rasa saya dah tiba masanya selepas 12 tahun. Lama Dina. Dan ini tahun ke-13 Dina dalam bidang penyiaran. Jadi, kalau motor dah habis bayar dah. Gila 12 tahun. Tak ada. Rasanya motor 2-3 tahun je kot. Yelah. Mana tahu yang nak ikat panjang. Okey. Lepas tu Dina. Jadi ini satu macam penghormatan lah bagi Dina. Dina dapat teruskan kerjaya dalam bidang penyiaran. Lepas tu tak ramai orang dapat peluang. Betul. Untuk menghabiskan waktu bekerja diorang sepanjang ini. Tapi tadi Dina cakap 12 tahun tu, bagaimana Dina mengekalkan? Macam mana ada momentum dan ada tak tips bagaimana nak bertahan selama itu? Cara yang Dina amalkan lah. Okey. Kita kerja kena ikhlas, Dik. Kita mana tak payah ambil gaji? Habis kata ikhlas. Itu free. Wow. Masuk ikhlas tu. Kalau saya boleh lah buat macam tu. Kalau lah bil telefon tu tak payah bayar. Tak payah juga. Kita ada benda kita nak bayar kan. Maksud ikhlas tu macam bila kita kerja tu, kita lebihkan positif daripada negatif. Kita jangan merungut bila dapat sesuatu perkara. Dan bila peluang, macam kita berada di penyiaran ni, peluang banyak. Betul. Jadi kita kena grab semua peluang yang kita dapat. Lepas tu kita datang kerja tu dengan cara ataupun energi yang paling positif yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita memanglah ada negatifnya. Kadang-kadang orang perempuan ni pun ada masanya. Moodnya. Semua dah berkahwin kan? Faham kan? Jadi kalau kadang mood swing tu nak pergi kerja, apa yang Dina cuba tanamkan dalam diri Dina? Macam mana aku nak positif je ni? Senang. Dina akan cari benda yang Dina paling suka makan. Dina paling senang. Senang jagalah dia ni. Saya mudah terhibur dan saya mudah gembira apabila saya dapat benda-benda yang saya suka. Antara makanan. Tapi makanan je lah. Macam bunga api semua tak menyumbang. Tak menyumbang. Sangat maintenance tu tak payah. Bukan raya, bunga api pula. Okey, lepas ni saya nak tanya Dina lagi ni. Banyak soalan ni. Takut. Jangan takut. Terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Dan kelas program Roket Pemasaran Momentum bernilai RM10,000. Ikuti Facebook Najib Asadab sekarang. Momentum. Wow. Okey, kita masih lagi bersama dengan ini kita boleh kata pengendali lah Sinar Solo. Ya, betul. Pukul 10 pagi hingga 3 petang dengan Dina Nazir. Okey, Dina. Ni saya pula nak tanyalah. Silakan. Ini mengenai perubahan lah. Boleh saja. Perubahan yang paling ketara lah Dina dapat ataupun Dina nampak sendirilah. Dina rasa yang nak paling ketara dan paling susah untuk Dina nak kendali adalah penggunaan bahasa nombor 1. Okey. Setuju. Pasal bahasa yang kita gunakan berbeza. Jadi bayangkan Dina dah biasa guna satu style. Bukan. Gualu. You guys. Faham. Jadi daripada dah biasa gunakan satu cara, kita nak ubah personality kita untuk menggunakan bahasa yang sesuai. Susun ayat dalam cara yang lain. Itu nombor 1. Nombor 2, tagline. Okey. Sebab 12 tahun sebut tagline yang sama. Yelah, hola. Bukan. Bukan. Yang macam era. Faham. Menyinari hidupmu. Faham. Okay. Jadi yang belakang tu kita dah 12 tahun sebut benda yang sama. Jadi bila masuk sinar hari pertama, itu ya asyik kena buat balik. Yang tu susah. Dan yang ketiga, yang paling susah untuk Dina nak biasakan diri adalah jenis-jenis lagu. Tapi Dina sebenarnya dalam 3 hari je macam tu nak biasakan diri. Lepas tu Dina jatuh cinta dengan lagu-lagu yang kita mainkan sebab variasi dia banyak. Betul. Jadi apa-apa pun mood yang kita rasa hari tu ada lagu yang sesuai. Betul lah Dina. Maksudnya dalam erti kata lain, Dina ni mudah jatuh cinta lah. Macam tu pula. Awak bagi rumusannya, kesimpulan semua. Okey Dina, saya nak tanya Dina. Dina seorang saya letakkan sebagai penyanyi yang saya kagum lah. Betul Dina. Saya yang ada bawah meja pun betul, penyanyi yang ada kualitinya tersendiri. Alhamdulillah. Tapi bagaimana Dina
tukar daripada seorang penyanyi pergi ke penyampai pula. Ada menjadi kesukaran tak? Kenapa Dina tak teruskan sebagai seorang career sebagai seorang penyanyi? Sebenarnya ramai yang tak tahu yang Dina masih teruskan sebagai seorang penyanyi. Cuma pada awalnya Dina sebenarnya tolak jadi penyampai radio ni 3-4 kali. Sebab Dina nak concentrate dekat nyanyian. Tapi masa tu macam alah jumpalah. Saya tak tahu macam mana lah, daripada perjumpaan tu saya terus sign kontrak hari tu juga. Untuk jadi penyampai radio. Tapi nampak career Dina berkembang kepada penyampai kan. Ni kan radio betul, kan. Jadi adakah Dina rasa ini satu langkah yang bijak Dina ambil ataupun adalah satu benda yang Dina kesalkan? Berat sebenarnya seikhlasnya Dina jarang menyesal apa yang Dina buat. Pasal Dina percaya yang setiap benda yang kita lakukan, setiap pilihan yang kita buat ada hikmah dia. Betul lah. Jadi Dina jarang menyesal. Melainkan kalau macam makan benda yang tak elok sikit, makan benda yang macam alamak sakit perut, aku menyesal lah makan yang tu. Untuk kehidupan jarang lah kehidupan jarang sangat. Banyak ke pemakanan Dina ni? Nampak kan? Masa tu Dina dengan Angas Dara. Nampak sebab Dina tadi cakap mood dia akan okey pasal kalau dapat makan. Ni pula kalau dikesalkan pun makan. Nampak kan? Lepas tu Dina dengan Angas Dara boleh nampak link dekat situ. Tapi itulah sayang bila Dina datang ni Angas tak ada, Rahim tak ada. Dina tahu tak Rahim kenapa tak ada? Tak tahu. Demam kuning. Baby demam kuning. Dia dah dijemur di atas zinc. Di atas zinc rumah. Tadi saya call rumah dia cakap itu memang kuning sangat. Baby lagi punya. Dia panggil kuning dia kuning mustard. Ada lagi lepas kuning tu ada lagi mustard. Kuning mustard. Moga cepat sembuh lah Rahim. InsyaAllah. Okey Dina, ini soalan terakhir lah untuk jam ini. Kejapnya. Bukan, jam nanti ada lagi. Ini kira penutup untuk Borak Jam 8 kita lah. Apa perkara yang Dina paling suka tentang Sinar? Lagu. Okey. Dia punya orang yang telefon. Caller. Okey. Semua cerita yang anda sampaikan dekat Dina waktu Dina bertugas, semua menarik, menyentuh hati Dina. Setiap hari. Jadi macam itu adalah satu perkara yang Dina rasa unik kepada Sinar. Dan hanya Sinar saja yang ada. Kelas. Dan jadi hari-hari dia dapat cerita yang menyentuh hati. Setiap hari dapat Dina. Terima kasihlah pada semua yang tengah mendengar, sebab anda membenarkan kami untuk mengkongsikan cerita anda. Betul lah. Tapi memang rezeki Dina dalam 10 hari kerja dapat call orang. Dapat call orang. Betul. Cari orang hilang. Saya cari orang hilang sampai sekarang tak jumpa. Siapa? Daripada hari Jumaat lagi tu. Siapa? Faham lah. Daripada hari Jumaat lagi tu. Ada kena-mena dengan saya ke? Cousin. Daripada hari Jumaat lagi tu dah bawa ke Jumaat lagi ni. Tak ada jumpa juga. Tak ada. Hilang terus. Tak tahulah dia hantar resume ke mana kan. Okey, itu dia Borak Jam 8 kita pagi ini. Dan di Jam 9 nanti masih kita bersama dengan Dina Nazir. Terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je di Facebook Najib Asadok sekarang Momentum. Wow. Okey, kita dah pun masuk di jam 9 pagi. Pukul 9 ni biasa Dina memang orang tengah sarapan lah ni. Betul. Dina sendiri lah nak tanyalah. Ya, saya. Sarapan kegemaran Dina apa dia? Dina ni orang Johor, saya boleh agak apa yang dia suka ni. Laksa Johor. Itu dah bukan breakfast lagi dah. Tapi kat Johor kan dia selalu bagi untuk breakfast. Makan dengan tangan tau Falik. Walaupun dia berkuah, kita makan dengan tangan. Betul. Jadi itu antara favourite Dina untuk breakfast. Kacang pol. Dina punya breakfast dah terus pergi ke tengah hari kan? Tak. Saya ada satu peraturan. Kalau kedai tu buka awal, breakfast lah tu. Ya ke? Jadi kalau pergi Kelantan ada kedai nasi campur, I makan nasi campur. Itu kira breakfast lah tu. Itu kira breakfast, tak ada masalah. Tapi menu tu dah kira break second, dah tak first lah tu. Dia dah tak first lah tu. Kalau nak makan nasi lemak, nasi lemak sama juga nasi apa? Yelah. Nasi goreng sama juga. Macam lontong apa semua tak ada. Lontong pun sedap. Sambal sikit. Dengan serunding sikit. Untuk Dina, kenapa kita dalam kami studio? bawakan. Sekarang ni kenapa kita dalam studio? Okey, bawa masuk lontong tadi. Alah, kau ni perasaan lah. Okey, di jam ini kita masih lagi akan bersama dengan Dina Nazir. Makan nanti jarak Jarak. Jarak dengan mangkuk tu 1 meter. Tak payah. Macam mana saya nak sampai tu? Jauh.
Dia daripada situ nak ke mulut saya, dia dah menitik. Itu kegunaannya bawa galah. Saya suka strategi itu. Strategi yang penting tu. Betul. Okey, kejap lagi kita akan hubungi pemenang Bagus, untuk kami KMBIS pula. Terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey, Jeb, Dina, ini kita bersama dengan salah seorang pemenang untuk kami KMBIS. Kita faham ni di saat PKP ni, Dina, banyak bisnes yang terjejas. Betul. Jadi di sini kami bagi ruang untuk dia nak mengiklankan perniagaan dia. Betul. Okey, di talian sekarang kita bersama dengan Nurul Azimah Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Kat rumah ya? Rumah dan juga office. Office kita sekarang kat rumah. Senang je. Maknanya kat rumah tu semua ada punch card lah ya? Okay, Nurul Azimah, awak tahu kan kita call ni disebabkan apa? Tahu. Tahniah lah ya. Terima kasih. Itulah tu nak tanya juga, apa bisnes online yang awak buat? Sempena pandemik lah, kita keluarkan face mask. Dulu I tailor menjahit pakaian wanita, pakaian lelaki macam tu lah, tapi customize per orang lah macam tu. Tapi disebabkan pandemik ni orang dah ramai tak tempah baju kan, jadi kita kena fikir solution baru. Awak ada jahit cardigan tak? Boleh, segala boleh. Nak apa semua kita boleh jahit. Siapa yang nak cardigan tu? Tak, kadang sejuk pergi office kan. Nurul Azimah, okey, saya nak tanya awak, face mask tu macam mana awak buat? Adakah 3 layer, selamat dipakai atau bagaimana? Okay. Ada orang sekarang ni pendapatan terjejas, so kita masukkan produk yang low entry, maksudnya semua orang boleh beli. Okay, dan bagus. juga kita ambil juga selamat untuk digunakan lah. Okay, benda ni kita washable face mask fabric. Okay, dia ada 3 layer, include the filter non-woven. So untuk outer layer dia tu adalah kain neoprene polyester, bahagian dalam dia soft lycra. So kita ada sediakan poket untuk masukkan filter. Filter pun kami jual, kalau nak beli dekat luar pun boleh masukkan. Bagus lah. So lepas tu apa yang best lagi, face mask kami ni, so sekarang ni bila wanita berhijab nak pakai face mask yang segi ke biasa tu, diorang kena pakai extender kan. Betul. So macam leceh dia nak pakai, kadang-kadang hilang, kalau tak patah. Macam tu lah antara dua. So sekarang bagi satu special kat situ, kami jahitkan sekali dengan extension getah. So dia boleh laras dengan kepala wanita Asia Malaysia lah. Bagus lah. So bila pakai tu taklah ketat, tak longgar. So tinggal sarung aja. Sikit sarung. Bila nak makan terendah sikit, lepas tu siap makan lalu mulut sarung balik. Bagusnya. Itu macam mana nak dapatkan face mask tu, Nurul? Boleh beli dekat Shopee kami, Oliora, atau PM kami dekat Facebook dan IG Oliora, atau boleh WhatsApp nombor 018-206-7372. Harga memang mampu milik. Kita ada 2 jenis, yang diamond dan juga yang plain. Tapi Nurul, boleh tak awak ulang balik, awak ataupun awak ejakan balik platform apa media sosial yang patutnya kita cari tu? Okey. FB-IG kami Oliora, OLEORAH Oliora. Okey. Nombornya tadi? 018-206-7372. Baik, Nurul. Semoga awak dimudahkan rezeki terus menerus ya sekeluarga. Amin. Terima kasih. Okey, Nurul Azimah. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Okey, kejap lagi kita ada fakta menarik yang nak dikongsikan kepada anda. Boleh lah, apa Jadi salahnya? terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Tajaan kelas program roket pemasaran Momentum bernilai RM10,000. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang, Momentum. Wow. Okey, ini segmen baru kita untuk Pagi di Sinar. Cerita di sebalik lagu. Tapi sebab Dina ada ni, Jeb, kita tanya Dina lah nak. Boleh? Wow. Boleh Apa salahnya? Dina, ada tak setiap orang ada cerita kan? Antara lagu yang ada memberikan kesan ataupun ada memori lah. Ada cerita lah. Ada cerita lah di sebalik lagu tu. Apa
lagunya? Lagu yang bagi Dina paling banyak memberi kesan pada hidup saya. Dan lagu ni juga merubah jalan hidup saya. Ialah lagu Bunga-Bunga Cinta Misha Umar. Kalau boleh Dina cerita sikit apa salah apa? Kenapa? Sebab lagu tu lah yang saya audition masa saya masuk tandingan nyanyian dulu. Yang saya adalah wanita pertama dapat masuk top 12. Finalist. Jadi saya nyanyi lagu tu. Lepas tu masa pertandingan tu tak habis lagi, saya buat persembahan. Misha Umar naik atas pentas untuk nyanyi dengan saya. Secara tak disangka-sangka, tak ada plan. Jadi saya terus, kalau ada gambar, kalau saya jumpa gambar tu balik, saya terkedu je macam tu. Saya nyanyi-nyanyi juga. Tapi tak adalah nak buat persembahan showmanship tu, tak ada. Jadi lagu tu. Misha dah tahu tak Dina jadi announcer Sina? Tahu. Tahu. Dah telefon masa birthday dia. 12 tahun tak tahu. Itu sweet moment lah. Jadi sampai sekarang lagu tu bila setiap kali saya dengar Bunga-Bunga Cinta, mesti memang nak makan mi goreng. Mi goreng. Tak ada, mi goreng tu makan. Yelah, mana tahu lepas dengar lagu tu macam makan lagi, nak makan mi kan. Tanya lagi makan lagi. Tapi maksudnya memang ikhlas lah. Misha Umar adalah idola Dina. Ya, saya daripada tempat Dina jadikan referen juga. Ya, betul. Jadi kenapa Misha? Sebab kemerduan dia, keikhlasan bila dia menyampaikan lagu. Masa tu saya ingat lagi first time saya jumpa Misha masa umur saya 16 tahun. Dia baru keluarkan lagu Bunga-Bunga Cinta. Itu pun satu benda memory juga. Sebab masa tu dia promote lagu tu dekat Johor, dekat JB, dekat Zone. Masa dia sampai dekat JB, tak ada orang kenal dia. Tapi saya dah start macam, dah kenal lah. Misha Umar dah kenal sebab lagu dia dah start main di radio. Bila saya berjumpa dengan dia, awak kenal, dia cakap. Saya kenal, minat sangat. Gambar tu Dina ada share dekat Instagram Dina juga. Nanti Dina share dekat Zina. Aduh Dina, saya dah lama tak pergi The Zone. Bukan The Zone tu nak di-highlight kan. Yelah, sebab Dina ambil gambar tu kat Zone kan. Tempat nama pun. Yelah, tapi Dina ambil gambar tu kat Zone kan. So kalau nampak gambar tu, saya macam lama tak pergi Zone. So sweet lah. Yelah, manis lah benda tu, manis. Pada saya mendengarnya pun, bila kita minat seseorang, kita pergi, kita jumpa. Macam saya dulu, saya minat Kid Search. Saya beratur bawa poster. Time tu dekat Pasir Gudang, Dina. Tahu tak ada komplek Pasir Gudang situ? Dia orang ada buat road tour kan. Dia mesti artis mesti datang situ. Datang situ. Saya menggigil lah buat poster tu. Dapat tak sign? Dapat sign. Cuma kita gugup, rupanya terbawa poster Manchester United. Cantik. Salah rupanya. Sebab saya memang dalam masa yang sama minat dua kan. MU dengan ni. Ambil poster bang, sign. Saya memang minat abang. Habis dia cakap apa? Dia kata, Dek, ni gambar Beckham. Awak masa boleh tak check dulu tak check dulu. Bawa je. Excited pasal. Beckham Beckham. Okey, jadi itu dah antara cerita di sebalik lagu Dina Nazir, lagu Misha Umar Bunga-Bunga Cinta. Jadi terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Okey, Dina, kejap ini Jeb nak kongsikan fakta menarik untuk pagi ni. Untuk pagi ni kita ada segmen Nak Fakta, Dina. Jadi saya nak kongsikan lah. Ni benda-benda fakta je kita kongsikan. Boleh. Bukan cerita atas member ke tak ni. Bukan. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh The Ohio State University. Ohio. Ohio. Kena. Maafkan saya. Cikgu, repeat. The Ohio State University. Lelaki yang suka berkongsi banyak gambar sosial lebih cenderung untuk menjadi seorang yang sakit jiwa. Bahaya. Lelaki tau, bukan perempuan. Perempuan, kalau perempuan mungkin dah memang dia punya fitrahnya begitu, lumrah kan. Memang suka benda-benda yang cantik, benda-benda visual. Ini lelaki. Oh ya? Saya nak tengok lah siapa yang saya follow dekat Instagram yang aktif sangat ni. Kita boleh sebenarnya memanglah kita cakap itu adalah individu punya apa Dina? Kehendak. Kemahuan individu kan. Betul. Tapi kalau ikut kajian ni, jaga-jaga dia kata. Maksudnya ini lelaki yang suka update lah apa dia buat apa dekat. Apa pun update. Ke mana update, sini update. Asal kat mana-mana jadi konten je. Angah ke? Itu tak tahu. Angah lagi. Angah bahaya kadang-kadang. Kita tak tahu, kadang tengah-tengah bercakap dia hala kamera kat kita, dah jadi Insta story dia. Dah jadi konten. Betul, Dina. Ada ketika sampai kita tak jadi diri kita. Kena berjaga-jaga dengan kamera tu. Tapi itulah, ini cuma kata orang tu kajian. Tidak semestinya betul. Jadi buatlah, kalau benda tu boleh menggembirakan anda, buat. Selagi tidak menyalahi. Betul. Setuju. Okey, jadi itu dia antara fakta menarik kita dapat kita kongsi pagi ini. Jadi terus bersama kami Pagi di Sinar, menyinari
Sinari hidupmu. Layan je. Ikuti Facebook Najib As-Sadak sekarang, Momentum. Wow. Okey, pagi ni kita masih lagi bersama dengan ahli baru kita. Yes. Ini kita new family kita lah, Dina Nazir. Betul. Yang mengendalikan segmen Sinar Solo. Betul. Okey. Itulah cuma nak cakap perkataan baru untuk Dina tu macam rasa kita malu pula. Sebab kita lagi baru daripada dia sebenarnya. Tapi dia ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita lah. Tapi kalau dari segi penyampai pengalaman, kita kalah. Kita kalah lah. Kita kalah jauh. Betul. Sebab saya ni Dina, walaupun ialah baru berapa tahun je kat sini, pernah lah buat apa? Paneling. Tekan tu lah. Tekan-tekan tu. Time tu orang tak ada Dina. Tekan-tekan suara terkeluar kat THR. Dekat radio lain je. Kat Gegar tu keluar suara. Bingung kejap engineer. Awak jangan buat saya segan tak, sebab antara cikgu awak yang awal-awal ajar awak dalam bidang radio siapa? Kalau tak silap saya, Nana ke Adi lah. Lama dah tu. Kan? Nana ke Adi. Kasih malu Nana dengan Adi je kau ni. Soalan trik Tapi Dina, saya nak tanya Dina lah. Dina, tapi saya yakin Dina juga ada idola ataupun reference rujukan yang Dina jadikan dalam bidang penyiaran ni. Siapakah orang itu, Dina? Orang itu ramai. Antaranya Nana Mazan. Dia antara cikgu awal saya, cikgu yang terawal saya. Jadi bila saya join radio, saya tengok, memang Nana adalah satu personality radio yang sangat kukuh dan dia sangat bijak dalam penyampaian dia. Betul. Seorang lagi is Datuk Aznil Haji Nawawi. Partner. Ya, partner. Lepas tu seorang lagi ialah Kak Bet. Kak Bet, bila dalam 3-4 tahun ni, bila Dina betul-betul menghayati cerita dia, penyampaian dia dan juga keikhlasan dia bercakap, yang itu yang Dina macam, wah, tak ramai wanita yang boleh buat macam tu dalam masa sekarang ayat ni. Dia, Betul. Tapi yelah Dina pun menggantikan tempat yang Dina jadikan reference. Ya, orang betul. Tu. Kan? Idola lah senang kata betul. lah, perkataan yang lebih senang faham kan. Jadi apa perasaan Dina ketika itu? Aku nak gantikan idola aku ni. Betul. Macam mana, apa perasaan Dina kalau Dina boleh kongsikan sedikit? Seikhlasnya Dina mula-mula tak boleh jumpa Kak Bet. Ya ke? Pasal Dina rasa macam gerun. Bila kita diletakkan pada satu tempat yang kita selama ni kita tengok dia macam kita letak dia tinggi kan. Jadi kita pula yang nak akan kita ambil tempat dia pula. Dina rasa macam, aduh, cukup ke ilmu aku ni? Cukup ke? Jadi segan Jadi segan. Padahal dah kenal berbelas-belas tahun. Tapi tiba-tiba jadi segan. Tapi lepas tu kita ada cabaran-cabarannya. Ada because Kak Bet ni sangat disayangi. Betul. Jadi cabaran dekat situ. Tapi bila Dina diberi peluang untuk menggantikan seorang legenda, itu juga satu penghormatan. Betul. Bukan senang offer tu. Betul. Orang putih kata feel in her shoes. Betul. Faham. Itu bukan satu yang mudah. Jadi itu satu peluang yang Dina tak boleh lepaskan lah sebenarnya. Kalau kita nak jadi yang terbaik, kita kena bekerja dengan yang terbaik. Betul tu Dina. Betul. Dina pun jangan stres. Kalau kita tak mampu untuk disayangi, cukup untuk disenangi. Cantik. Jadi, awak senangi saya tak? Saya senang. Sebab Dina ni dia mudah blend tau. Betul. Dia letak kat mana-mana, dia pun orang senang bekerja dengan dia. Aku rasa macam chameleon Macam apa nak bahasa Melayu dia berpijat. Sesumpah. Berpijat lain Bertandu. Tapi Dina, untuk 10 hari Dina melaksanakan tugas Dina, saya memang bagi Ya Allah, Alhamdulillah. Standing ovation. Ovation lah Dina. Terbaik Dina. Terus berkarya. Saya dengar Dina. Saya rasa macam tak lama lah untuk Dina nak sesuaikan keadaan ni, InsyaAllah. Rasa dah sesuai pun ada. Yelah. Amin. All the best Dina. Okay. Untuk masa-masa ke depan nanti. Amin. Baik, jadi itu dia orientasi bersama dengan Dina Nazir. Dah habis Dina. Dah boleh jadi diri sendiri. Kejap. Ingat boleh balik? Tak, saya kerja. Awak kerja. Kita yang tak sama nak balik. Kita yang nak ikutkan ni dah kat rumah nak ikutkan. Okey, mungkin Jeb penutup sikit lah hujung minggu ni untuk sinaran kita, yang mana kita tahu sekarang ni PKP kan. Okey. Pesanan sikit lah Jeb. Pesanan di mana anda berada, walaupun apa saja yang sedang kita alami sekarang ni, kita tahu dalam fasa PKP ni semua orang terkesan. Betul. Tapi lihatlah dari pandangan yang positif. Betul. Sebab setiap ujian tu akan ada terselit hikmah di dalamnya. InsyaAllah, betul. Begitu. Sangka baik, kerana sangka itu adalah doa. Kerana setiap sangka tu akan apa yang kita sangka tu mungkinlah akan
Tak jumpa ayat tu. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Dina, terima kasih Dina. Ada chemistry lah Dina. Ada chemistry. Aduh. Pembaik apa? Bukan Lima dah cantik. Dah cantik lah tu. Tapi apa salah yang kita akui kegagalan kita? Betul. Kan? Betul. Kalau tak jumpa, cakap tak jumpa. Senang. Okey, jadi selamat berhujung minggu kepada semua sinaran kita. Ingat, kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Sama-sama kita terus ikut dan patuh segala SOP yang telah pun ditetapkan. Kejap lagi kita akan bersama. Sebab balik tadi kalau saya tak jumpa, andailah kata saya putus asa, jom buat balik. Anda semua marah kat saya. Marah dah lama. Dah borak panjang lah. Jadi adalah baik saya mengakui perkataan saya tak jumpa. Betul. Okey, kejap lagi anda akan bersama dengan Dina Nazir untuk Sinar Solo. Terus bersama kami, Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je.